Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita masuk bab yang baru, bab yang kedua iaitu Kesultanan Johor Riau. Okey, untuk Kesultanan Johor Riau ni adalah bab 6 sepatutnya. Tapi cikgu ah, buat laju sikit. Awal-awal bab tu tak penting. Jadi cikgu lajukan sikit. Kita terus masuk bab 5, Kesultanan Melayu Melaka. Bab 6 adalah Kesultanan Johor Riau. Sebab apa? Pertengahan tahun ni kita nak masuk bab tingkatan 3. Jadi semasa kamu tingkatan 3, kamu terus pelajari bab tingkatan 4. InsyaAllah masa tingkatan 4 kamu akan belajar subjek tingkatan 5. Masa tingkatan 5, awal tahun terus kita fokus kepada soalan. Jadi kita dapat jimat. Disebabkan kita tidak ambil P3, lebih baik kita fokus SPM terus. Cuma tingkatan 2 ni cikgu tak boleh lah ajar SPM sebab dia punya level tinggi. Jadi cikgu ambil tajuk yang berkaitan dengan SPM. Okey, untuk hari ini kita masuk Kesultanan Johor Riau. Kesultanan Johor Riau ni adalah kesinambungan daripada Kesultanan Melayu. Memang ada kaitan. Mula-mula kita tengok pengasasan kerajaan. Diasaskan oleh Raja Ali. Raja Ali ni adalah keturunan Melaka, iaitu beliau baginda ni adalah putera Sultan Mahmud Shah dan Tun Fatimah. Kemudian Raja Ali ni yang mempunyai keturunan Sultan Mahmud Melaka ni membawa gelaran kepada Sultan Alauddin Riyad Shah I. Selepas itu, pemerintah Johor ketika itu, Bendahara Seri Nara Diraja ni dititahkan untuk menghimpunkan rakyat di Johor. Sebelum tu tak ada lagi kerajaan. Jadi menghimpunkan semua rakyat dan secara orang cakap secara rasminya membuka negeri Johor di pesisiran Sungai Johor. Okey, untuk makluman kamu, pusat pemerintahan Johor Riau ni bertukar-tukar. Ada 3 tempat pusat pemerintahan. Kenapa berpindah? Ia merupakan salah satu strategi Sultan Johor Riau untuk melindungi untuk melindungi kedaulatan negeri Johor. Okey, pusat pemerintahan pertama adalah berpusat di pusat pemerintahan Kota Kara di Pekan Tua. Itu pusat pemerintahan yang pertama. Sultan Alauddin Riyad Shah I ni membina pusat pemerintahan di Kota Kara, Pekan Tua pada tahun 1528. Cikgu ulang balik, pada tahun 1528, Sultan Alauddin Riyad Shah I ni membuka pusat pemerintahan di Kota Kara. Okey, kedudukan Kota Kara ni terletak di berhampiran sungai yang lebar. Dalam memudahkan kapal keluar masuk. Kebanyakannya pusat pemerintahan banyak terletak di pesisiran sungai ataupun terletak di pesisiran pantai. Sebab apa? Mudah untuk orang berdagang. Tempat yang strategik. Kawasan berbukit bakau pula di sekitar Kota Kara ni bagus. Berfungsi sebagai benteng pertahanan dari ancaman. Jadi Kota Kara ni kedudukannya berdekatan dengan sungai, berdekatan dengan benteng, dengan bukit bukau yang tinggi, strategik untuk menjadi pusat pemerintahan. Kemudian Kota Kara ni diserang oleh Portugis yang menyerang Melaka. Dia tak puas hati, dia serang pula Johor pada tahun 1535. Menyebabkan Sultan Alauddin Riyad Shah I ni berundur daripada Kota Kara dan membuka pusat pemerintahan baru di Kota Sayong. Boleh, Kota Kara diserang oleh Portugis, jadi Sultan Alauddin Riyad Shah ni pindah ke kawasan lain iaitu di Kota Sayong.
Laluannya untuk Kota Sayong ni lebih selamat kerana kapal perang musuh sukar melintasi sungai yang sempit. Yalah, kapal-kapal Portugis ni besar. Daripada barat nak ke timur takkan tidak guna kapal kecil. Jadi dia guna kapal yang besar. Apabila lalu di laluan Kota Sayong yang sempit, sukar untuk menembusi benteng pertahanan Johor Riau. Kemudian selepas di Kota Sayong, Sultan Aulia Riak I ni memindahkan pusat pemerintahan kali ketiga di Kota Batu pada tahun 1540. Kawasan ini juga dikenali sebagai Tanjung Batu. Kedudukannya yang strategik memudahkan kemasukan kapal dagang. Yang ini mungkin tadi laluan disempit, dipindah ke tempat yang lebih strategik. Boleh ya, ada 3 pusat pemerintahan. Yang pertama di Kota Kara, yang kedua di Kota Sayong, yang ketiga di Kota Batu. Okey, ini adalah lakaran Fajar Sultan Alauddin Riyad Shah I. Ini juga ilustrasi Kuala Sungai Telur di Pekan Tua. Inilah gambar Kota Kara. Tak adalah, zaman dulu tak ada kamera. Jadi ini adalah ilustrasi Kota Kara. Lukis. Okey, tadi kita tengok latar belakang pemerintahan Johor Riau dan siapa sultannya, di mana, dan yang satu adalah pusat pemerintahan. Okey, yang ini kita tengok untuk sesebuah kerajaan mencapai kegemilangan seperti kerajaan Melaka dan kerajaan lain, banyak cabaran yang perlu dihadapi. Cabaran yang pertama adalah persaingan Johor, Aceh dan Portugis. Dia lebih kurang perang segitiga. Peperangan tiga kuasa untuk menguasai perdagangan di Selat Melaka dikenal lagi sebagai perang tiga segi. Ialah Selat Melaka adalah laluan yang strategik. Orang daripada barat nak ke timur, timur nak ke barat akan lalu di Selat Melaka. Jadi tiga kuasa ni bersaing antara satu sama lain, berperang untuk menguasai Selat Melaka. Perang ini berakhir apabila Johor memberi bantuan kepada Belanda untuk mengalahkan Portugis dan menguasai Melaka pada tahun 1641. Siapa yang belajar sejarah, kena belajar sejarah. Selepas Portugis menjajah Melaka, siapa yang menjajah Melaka? Belanda lah. Macam mana Belanda dapat Melaka? Dengan bekerjasama dengan Johor untuk mengalahkan Portugis di Melaka. Aceh mengalami kemerosotan selepas kemerkatan Sultan Iskandar tadi, iaitu pemerintah Aceh. Boleh lihat kat bawah ni. Macam mana perang tiga segi ni berlaku. Johor dengan Portugis. Johor menyerang Portugis di Melaka kerana hendak merampas semula Melaka di Portugis. Portugis menyerang Johor kerana Pakatan Johor dan Aceh. Aceh menyerang Johor kerana perdagangan dengan Aceh tergugat. Aceh dengan Portugis, Aceh menyerang Portugis di Melaka kerana Portugis menguasai perdagangan di perdagangan Aceh. Okey, cabaran kedua adalah perang Johor Jambi. Kerana apa? Johor ni menuntut wilayah tunggal daripada kerajaan Jambi. Yang dia cakap ada satu daerah ni, wilayah ni nama tunggal dekat Jambi ni, Johor ni claim iaitu adalah wilayah mereka. Jadi menyebabkan berlakunya peperangan daripada tahun 1659 hingga 1679. Johor menyerang Jambi pada bulan Jun 1679 dan Jambi tewas. Dan akhirnya Jambi ni tunduk di bawah kekuasaan Kesultanan Johor Riau yang berpusat di Riau. Riau ni Indonesia. Dulu Johor dengan Riau ni adalah satu pusat pemerintahan. Berpisah disebabkan oleh orang British dengan Belanda. Itu lama lagi kita nak cerita nanti. Lama lagi. Lepas pertengahan tahun kita akan cerita. Kenapa boleh berpisah? Okey, cabaran yang ketiga. Cabaran yang ketiga adalah konflik. Konflik pembesar. Konflik antara Bendahara Tun Habib Abdul Majid dengan Laksmana Tun Abdul Jamil untuk menguasai pemerintahan Kesultanan Johor Riau. Persaingan berakhir dengan pengunduran Laksmana ke Terengganu. Tengok,
Bukan sahaja berperang dengan orang luar, tapi orang dalaman pun berperang. Keturunan bendahara kembali berpengaruh dalam pusat pemerintahan Johor Riau. Untuk makluman kamu, Kesultanan Johor Riau sekarang ni bukan adalah Kesultanan Johor yang lama. Johor Kesultanan sekarang ni adalah keturunan bendahara. Johor tu telah tamat. Benda, Pembesar bendahara ni menguasai Johor dan melantik dan beliau diisytiharkan sebagai sultan. Kira new generation ataupun bukan new generation, keluarga yang lain menjadi mengganti kepada Kesultanan Johor yang lama. Seterusnya adalah ancaman Raja Kecil. Baginda menyerang Johor pada tahun 1718 kerana menuntut hak kerana Johor mendakwa dirinya sebagai putera Sultan Mahmud Shah, Sultan Mangkat Julang, itu Sultan Melaka lah. Baginda mengisytiharkan dirinya sebagai sultan dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Raja Sulaiman meminta bantuan Opu Bugis Lima bersaudara untuk mengusir Raja Kecil. Raja Kecil dikalahkan pada 4 Oktober 1722. Raja Sulaiman ditabarkan sebagai Sultan Johor, manakala Daeng Merewas sebagai yang tuan muda di Johor. Boleh? Itu ancaman yang keempat. Kita hari ini kita habiskan setengah je, sikit lagi. Ini pun kita cover minggu depan boleh ni. Okey, jadi minggu hadapan kita akan tengok strategi menghadapi cabaran. Kemudian kita tengok kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Ini kita akan cover minggu hadapan. Apa yang kita belajar hari ini? Kita belajar pengasasan kerajaan Sultan Johor Riau. Kemudian pusat pemerintahan yang ada 3 tu, Kota Sayong, Kota Kara, Kota Sayong dan Kota Batu. Dia berpindah sebab apa? Dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Kemudian hari ini kita belajar cabaran yang dihadapi oleh Kesultanan Johor Riau dalam membina kerajaan yang kuat. Okey, sekian itu sahaja pada hari ini. Kita bertemu minggu hadapan dalam bab sama, iaitu bab Kesultanan Johor Riau. Okey, sekian, terima kasih.